bersama Non Melu dan Jal di podcast. Oh, sekarang kita dah maju lah. Dah ada jingle lah sekarang. Tu lah, aku rasa kita memang kena ada jingle lah. Kita Boleh buat kot, banding kot. Kita kena mengikut peredaran zaman lah. Masing-masing pun nak ada lagu tema masing-masing. Dan masing-masing pun nak ada orang kata apa, karya masing-masing lah. Boom. Jadi hari ni Selamat datang ke Polhas. episod nombor 2. Episod nombor 2. Kita tak mati lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua masih okey lagi. And keep a good man down. Masih sihat lagi semua Alhamdulillah. masing-masing. Kita jaga kita lah. Dapat SOP masih lagi dijaga. Dapat berjumpa lagi kita pada hari ni. Semua sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Jadi macam biasalah, kita boleh teruskan untuk pemilihan topik kita pada hari ni. Okey. Hari tu nombor 5. Tadi nombor 5, nickname. Nombor 5. Nicknames. Nama-nama samaran. Kalau Sekarang kata korang tak tengok lagi episod nickname tu, boleh pergi tengok lah. Episod pertama kita. Episod pertama kita cakap pasal nickname, macam mana kita dapat kita punya nicknames. Apa ni semua. So hari ni kita ada lagi 10 lagi topik. 10 lagi topik. 10 lagi topik yang Dan kita akan pilih je lah. Pilih je. So ini nak fokus sikit. Kita kasi randomize. Dari topik nombor 1. Nombor 1. Satu. Kerja-kerjaan sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas PKP. Oh, PKP lah ni. PKP lah. PKP ke COVID? So basically, actually Orang kata parallel lah kata. pre and during COVID lah. Basically all experiences, all work experiences lah. So basically pun kalau kau cakap pasal COVID kat negara kita, when that word COVID keluar dah terus PKP lah. So begitulah ceritanya. Macam just jump into the topic. Macam aku sebelum PKP adalah seorang yang Aktif lah bekerja. aktif bekerja. Aku workaholic gila. Aku macam kira macam seminggu tu aku tak ada kat rumah 6 hari bekerja. Dan satu hari je aku akan spend kat rumah untuk tidur kau-kau. Since aku buat events and concert, you know, for the past 1 decade. So aku macam tak ada time for family and whatever lah. So yeah, that's my life before COVID lah. Bagi yang tak tahu, Faizal ni this one master setup lah, master setter this one. Dia memang kerja dia buat festival lah, dia buat festival lah. Tak main apa Rio ke lorong belakang ke benda sebab dia memang travel all across the globe to set up festivals lah. Kan? Aku dengar cerita kau punya travelling schedule kadang-kadang boleh tahan tak? Well, kita macam naik, ada turun ada naik lah. So at one time tu kira macam 1 tahun tu boleh pergi luar negara macam 2-3 kali atau paling busuk pun 4-5 kali lah. 4-5 kali lah. Tu pun itu sonok lah tu. Tu kira sonok. Hidup Pergi orang travel sonok. Orang kata apa, time of our life. Gitu lah pada aku lah. Aku macam tu kira peak lah. to came out from a music college and learning about event and you know managing and stuff. So kau dapat kerja gitu tau. So macam wah, impian kau tercapai untuk buat concert production and shit. So probably orang ingat kerja aku macam glamorous punya kerja. Dan kawan lama kau yang kau tak jumpa 8-5 tahun sudah pun tiba-tiba, Sal, macam mana sihat? Kau buat konsert ni akan datang. So boleh tak aku nak 2 tiket lah. Kau faham tak dia punya situasi gitu. Tapi sebenarnya dia tak faham kerja kita, kerja buruh wow sebenarnya. Kerja buruh lah. Kita first one to masuk stadium, the last one to go out lah. Aku lah personally, pasal aku a production manager in my field. So Kira macam hamba terbosan lah ni. kuliah. Bukan tak? Untuk menjayakan konsert-konsert yang korang tengok selalu ni kan. Cuma petik sikit bagi the viewers at home dapat tahu what kind of concerts do you do, what kind of festivals do you do, siapa yang pernah kau buat. Kau tak payah nak malu-malu, humble lah kat sini. The skill. Aku punya skill daripada yang the biggest one in Malaysia and then to the smallest one lah, macam dinner event, corporate events tu macam biasa lah. I would say is for some people is the toughest one, but for me, because my company aku ni memang expertise kita orang dalam concert production lah per se. So kita orang tak ada introduce to do small events lah. Kalau kau tanya aku pergi small event macam orang nak pergi buat air jadi, tapi kau punya skill concert skill keluar barang. Kau faham tak? So like macam Non cakap, aku punya biggest achievement is get to do my favorite band punya show lah. Macam aku pernah cerita kat korang macam Bring Me Horizon 2013. Bring Me The Horizon guys.
And then Metallica 2013. Metallica guys. So the last overseas job I did was a very good one lah. Katy Perry in Jakarta 2018. Perry guys. Dia tak sangat about kira macam ni. Kau dapat jumpa Katy Perry tak? Aku dapat kenyit mata je Katy Perry. Macam gitu ke. Tapi dia nampak tak? Of course tak nampak. Tu apa? Apa je cerita pada gini? Okey, maksudnya tak ada perbualan langsung macam hi. Tak ada introduce ke? Tak ada. Dia macam langsung tak ada. Macam gini macam aku cakap dengan korang tadi. Kita orang kira macam kuli batak lah kat situ. Not to say kuli batak, as in like, you know, the artists come and perform on the stage that we built. So we are actually macam ni aku nak cakap macam kita kontraktor yang buat rumah untuk korang duduk. Yelah. Tapi kadang-kadang aku jumpa kontraktor aku. Takkan dia tak jumpa kontraktor je sendiri? Kontraktor jumpa yang maksudnya macam kontraktor yang kira macam mana? Katy Perry hire a manager. So aku jumpa manager dia. So basically all these artists semua memang because kalau kau cakap macam tour in a whole, macam kerja aku macam kau tak bukan ada seorang je, bullshit lah kalau seorang je yang control everything. So ada tour managers, ada production manager, ada logistic manager, ada stage manager. So we don't get to talk to the above one lah. So basically the limelight and everything semua tu memang exposure dia tu kurang lah. You don't get to see all this. Even if you ask me, kalau kau bertuah nak cakap dengan artis tu, if kau artis liaison, tak pun kau kerja dengan EO lah, event organizer. We are not EO. EO hire us to make it possible lah. To build the stage, faham. To supply the sound lah, lighting lah. So kalau kau cakap aku untuk bercakap dengan Katy Perry tu memang idak lah. So macam kau nampak dia, kau tahu dia ada dalam satu space dengan kau, but still the jurang is very far lah. Maknanya tak ada apa benda yang boleh membuatkan engkau ada conversation dengan dia. Exactly. Kau sendiri pergi dekat dia. Exactly. Sebab kalau ada possibility yang jumpa Katy Perry tu memang ada. Bila kau buat setup, aku pun nak kerja setup. Kan? Itu sebenarnya ramai orang fikir macam tu. Memang ramai orang fikir macam tu. Sebab tu aku tanya. Tapi some artists are very humble, including bands, tak kira local atau luar negara punya bands. And dia orang kira macam, aku pernah buat satu show ni lah, nak ceritakan pasal kerja dulu sebelum COVID lah. Memang show ni aku rasa macam very niche lah dia punya market. Macam kalau kau pernah dengar this post-rock band called Explosion in the Sky. So we used to work with American bands where they have their crew came in earlier before, one day earlier to set up, and then diorang akan datang ke show day tengah hari, and then diorang rehearse or sound check, dan malam dia perform. So what happened, Explosion in this kami show dekat KL Live tau kawan-kawan. So bos aku dah Roger lah, diorang punya entourage dah sampai, all the barang all nak sampai. Dan aku tunggu lah kat Loading Bay, tunggu member aku semua. Satu van putih masuk, ada gitar, case apa semua. Atau ada Mak Saleh berjambang semua turun lah daripada van tu. Dia hi kita orang gini. So macam kita introduce kita main diri. So macam kat sini stage gini. So dia kata that's fine. We bawa our case ourselves lah. So basically we tolong dia sikit je. So macam aku dengan kawan aku macam, bagus lah kru dia. Tak cakap banyak gini set up pun laju bla 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 bla. Kau tak tahu tak berjadi on the show day. Kawan aku, Zal, dia orang ni bukan ke yang set up semalam? Rupanya yang set up tu adalah band members tu yang kita orang tak kenal. So macam dia orang set up sendiri. So, fuck. That kind of band macam korang tak ada kru, korang set up sendiri Berbalik pada orang yang kau ada, band member kau ada 5 orang, entourage kau ada 15 orang. Satu gitar ada 4 orang pegang lah. Budget kot? Aku rasa macam aku buat banyak kali post-rock punya show macam Godspeed You Black Emperor or something. Diorang memang gitu. Diorang akan macam, tak apa, leave it there, we'll do it. Because the sound that they produce tu very, dia ada signature sound tu yang diorang tak. Aku nak taruh kotak gini pun tak boleh tau. Kau nak taruh kotak gini. Aku punya gitar kena pandang sana, aku punya effect kena pandang gini. So, every tag pun dia tak ada? Tak ada. So they're very inner lah basically. Dia memang nak quality lah based on from your hands. But they are very humble. Ada yang biasalah, ada yang artis yang very sombong, ada yang very humble. Tapi nak dikatakan my life before pandemic ni memang crazy lah. Aku kerja pakai boleh imagine lah benda tu. I mean kalau macam, yalah kita 3 orang datang daripada technically daripada macam mana cabang kerja yang berbeza.
Jadi macam Faisal lebih kepada events and music apa semua. Aku ingat dia buat oil and gas dulu. Dia Aku datang jumpa aku macam waktu dia kena mak kat aku. kan. Datang jumpa aku cakap aku bus driver. Tu dia tunjuk bas kat depan dia main bola. Aku pun dia lah ikutkan je. Sebab macam aku cakap tadi bermula, macam mana kau nak describe kerja kau kat orang? Yalah. Macam kalau contoh kau arkitek. So people say, kau kerja apa? Aku arkitek. Oh, so yang ni kau design lah. Sekarang aku tengah design gini. So bila orang approach aku, Sal, kau kerja apa? Oh, aku kerja buat event. Oh, konsert tu kau buat lah. Nak tiket tu? So I'm not in that position where I can give out tickets to you. PR lah basically. Yeah, I'm not PR. I'm not artist liaison. I'm not even an event organizer per se. They have to know that ada banyak cabang yang baru pergi kat aku. Kau orang yang minta tiket sebenarnya kau kena faham lah. Dia orang bukan tengok duduk dalam dekat main stage ke kan, dekat mosh pit ke apa. Dia orang duduk belakang curtain. Betul lah. So dia orang tak nampak orang yang perform ni. So janganlah minta tiket. Janganlah Minta begitu. tiket bagai nak gerak. Lepas tu macam nak pergi backstage. Dia orang yang dekat backstage pun technically bukannya lenggang-lenggang yang dapat jumpa the artis. Memang tak dapat jumpa. Especially those I would say a grade A punya artis macam Ed Sheeran yang aku buat. Masa tu indoor, bukannya outdoor punya. Yang indoor tu basically macam kita macam seminggu tu berempas pulas lah to make the setup possible for them kan. So by the end bila show day dia akan halang kau keluar dari situ tau. So you're not allowed in that backstage punya area where Ed Sheeran akan pergi semua. So basically kau bayangkan kau seminggu kerja berpeluh-peluh kat stadium tu, tapi bila show day kau suruh keluar daripada arena tu, and then aku tidur je lah kat belakang. Then if let's Tapi say kau boleh tengok the show tak? Tak boleh juga. Certain orang akan, certain promoter kata macam you guys are crew, you guys have to stay back there. But some promoter very kind enough lah to like, okay, you guys go lah ke depan tengok the show. Very generous lah. if they chase you out and then something bad happens to the setup or to the sound and everything, They have talking their about, own for team. example, Dia have their so own dia team. just nak kau set up je. Exactly. So running of the show is them. I had that makes sense. experience with Ed Sheeran, Makes sense. Katy Perry, Jennifer Lopez. J-Lo pun kau buat? Jalan aku buat tahun She 2012. She's so fine. So fine. Mamacita. Jangan lebih. Risau view. Okay. So itulah kerja aku sebelum pandemik ni, dan aku tak sangka yang my whole world will change because of this pandemic ah. You know what I mean? Because macam benda paling buruk is to have crowd in your event, and benda tu akan cetuskan COVID lah. Yeah. I get what you mean lah. Benda ni, kerja kau ni memang memerlukan ramai orang dalam satu tempat yang sama at the same time. So I understand lah. I think a lot of people has been suffering also kan after COVID kan. Especially events lah, of course lah. Kau tak ada buat event kan? Exactly. Kan? Yeah, we are still, I would use this word like struggling right now. But alhamdulillah macam we just find things to do right now. Macam kau before COVID ni, macam aku macam tak sangka yang kau buat logistics and stuff, right? Until recently we met, and then you talk about your business and your pekerjaan. So macam mana kau gambarkan pekerjaan kau sebelum COVID dan selepas COVID? Aku sebenarnya malas bekerja. Tapi you have a stable job kan? Nas tahu lah. Sekarang ni I'm running my own business. Okay. I don't have I'm not on payroll or anything benda semua lah. Tapi kalau nak ikutkannya, of course lah, after PKP ni is very very challenging lah. Okay. Aku rasa aku banyak lompat kerja lah. For me, after I graduated, first job I had was at a production house. Okay. With my uncle. Aku jadi assistant producer dengan writer kat situ. So for about 2 years plus, aku dengan dia, we shot documentaries, we did post production for audios, VOs, everything, semualah kita buat di situ. And then after production tu, aku dapat offer letter, 2 offer letter aku apply, because aku nak gaji yang tinggi sikit kan. So aku apply satu dekat hotel, and then one more aku apply kat polis, PDRM. Wah. So kan, so aku apply polis. So dua-dua surat ni sampai around the same timing. Okay. Tapi surat polis tu sampai dulu. So dia dah bagi tahu lah ada interview date bila. Okay. Bila kau kena kau pergi. Kau hampir nak jadi anggota lah. And then after that, lepas tu surat yang daripada hotel pun datang, accepted juga. Just to come for interview kan. So
the thing is polis ni, aku memang dulu memang nak jadi polis secara senyap-senyap dia, tak adalah bagi tahu satu dunia aku nak jadi polis kan. Tapi the reason why is because my father's side semuanya polis. Semuanya polis. So arwah tok aku dulu pun in SB. So the thing is dia memang kept pushing me, pergi jadi polis, pergi jadi polis. So tak ada menghalang kau jadi anggota just polis. Just go become a cop, you know, you work your way up. I think you have all the qualities and whatnot. Cuba nak kena tahan satu lah, ini lah. Cerita dia lah. Ini cerita orang dulu lah. Aku tak tahu betul tak betul. I'm not saying you're taking things or whatnot, but you know, ada orang kata the apa? temptation lah. Correct. Temptation tak ada. Basically rasuah ni tak ada dalam dunia, tak sebut benda ya, ni. betul, insyaAllah. So benda tu akan hilang. banyaklah dengar cerita orang datang, macam mana orang kuluk duit bawah meja, you kena tolak, you know, and then the problems that come with it and what not semua. So dia kena tegas lah, integrity tu betul lah. Macam baru-baru ni kan, Tan Sri Amir cakap kan, integrity tu kena ada kan, kerja-kerja polis ni. If you have no integrity, you have no passion, you're not doing it for your country, then you're not doing wholeheartedly lah. So bila jadi macam tu, aku takut. Faham. Because it's money. You know, People money get lost with money, young people, especially benda macam tu. Waktu engkau pula genggon kan, dapat jadi polis, bawa pucuk kan sini sana. Tak boleh datang, duit kan, semua nak. Dalam movie boleh lah. Movie boleh lah, Hollywood boleh lah. Malaysia tak boleh lah. So aku tolak lah yang polis tu. But aku sedih lah sebab the moment you reject an interview from PDRM, that's it, kau memang tak dapat dah apa-apa interview. Yes. The moment kau dapat interview, panggil kau interview, kalau kau tak pergi interview tak tu, respon memang lepas tu lah 1-2 years kan benda kau apply, memang tak, dia terus blacklist. Memang kau tak dapat. Baru tahu. Lepas tu the maximum age for police officers, tak silap aku 28 or 30. Dah tak lepas. So aku masih 23, but you know 7 tahun lepas. 7 tahun lepas. So kesudahannya aku masuk hotel. I was at Berjaya Times Square Hotel. I was the Makom executive there for not too long pun kat situ, because bapak aku masa tu, arwah bapak aku kena stroke. You know, so we had to figure out how macam mana semua kan. So parents kan divorce and everything semua. Yeah, it's been a while kan. Lama kan. Lama juga dah. 2000 berapa? 2015. Arwah bapak dia kena stroke. I see, 2015 lah. 2015. So every year bapak aku kena stroke every year 4 kali. 2015, 2015. 15, 16, 17, 18. Every year sekali. Dia dah memang dah recover, bawa kereta, benda semua, is awkward masih lagi benda semua, tapi still tu kan. Yalah. Macam mana. So then lepas Times Square Hotel, aku berhenti and then aku buat events. I did events for about 2 years. I met this one contact of mine ni through another contact juga. So buat partnership lah, buat events lah. We did road shows lah, mainly aku buat road shows lah. Kalau ada apa-apa yang ada coordination, yang kena pakai manpower, any logistik, semua tu automatically memang aku buat je semua. It's not about apa benda yang aku belajar, aku nak kena apply kerja benda. Faham. It's all basically semua logic sense. So dia punya trial and error tu memang lama lah. At least for the first 8 months tu trial and error memang banyak. Because you need to understand licenses. Satu kan, permits nak kena buat, insurance and everything semua. Sebab benda tu semua tu aku tak nak buat. Aku buat memang kerja-kerja yang macam payroll, lepas tu shoot, lepas tu duduk belakang PC, record, pakai Pro Tools and everything, benda semua kan. I see. So on that side tu, start belajar pelan-pelan, buat events for about 2 years, and then I quit events, and then aku masuk hotel lagi sekali. Aku masuk hotel lagi sekali. This was Impiana, ingat dulu Impiana. Ya, ni sebelum aku jual nasi lemak kan. Kan? Jual nasi lemak ke? Masuk Impiana, kerja kat situ, aku tak tahu, bos aku memekak je hari-hari. Aku bukan salesperson. Aku ni orang yang buat events. I don't go look for sales. I see. So in the middle of the interview tu aku dah cakap dia tu terang, I don't do sales. I do coordination and also management. I don't do sales. I cannot do sales. Aku naik atas 3 bulan hari-hari duduk peli-peli aku. Kena bawa. The previous person was better. Bring in sales and everything, benda semua. So aku jenis macam tu. Aku kalau kau tak suka aku, kau cakap. There's no reason for me to be here. Aku boleh check di tempat lain. If you're making my life hard, and if I'm making your life hard, if I am wrong, I'm terribly sorry. You know, baik aku caw. You know, I want to find something permanent, tapi kalau dah macam ni, this is all corporate pressure lah. Biasa lah, benda-benda ni kau tak nak elak lah kalau kau hidup. Because kita bekerja corporate. Semua berantai kan. Kita kerja effect orang ni. So macam yalah. Bila especially when they say things like
yalah the previous guy bring in sales lah. tak sedap lah. Tak, So, benda dia- tu macam if it's one of the KPIs then I would understand. Okay. But it's not a part of the KPI pun. Yeah. So bila jadi macam tu susah lah. You want me to perform in areas where I'm not well versed in. Okay. Kan susah. You tell a fisherman to do programming, do me some coding, you know. Tak boleh lah. A fisherman can't do that. Exactly. Yeah, I'm not a fisherman lah, tapi you know in that sense. Perumpamaannya lah. Fisherman's friend lah. Fisherman's friend lah. Fisherman's friend. Fisherman friend tu sakit tekan. Ini bukan disponsor oleh Fisherman's friend kawan-kawan. So but pengalaman kau bekerja yang mana give you the biggest impact in your life? At which phase of your life? There are 2 jobs that I did yang betul-betul gave me you know, real life glass shattering moment lah. Yang betul buat aku fikir macam tak cukup benda aku buat dalam hidup aku ni. Okay. Tahu. And mak aku, she is a product for divorce, kan? Okay. Maksudnya tu dia bercerai dengan arwah bapa aku. So she carried the whole family tau. Okay. So she is a corporate figure juga. So in order to hit that level apa benda yang dia carry tu, the pressure is immense lah. I see. And aku ni bukan macam aku cakap lah in the last podcast session, this is all not scholarship students. This is Exactly. I did not go to United or Kingdom. To put things into context, Non punya family memang high achieving people lah. His mother, his arwah grandfather dia, sampai ke dia his sister even, and you know kau punya semua. My brother-in-law. So the tension is there lah. Everyone is high achieving. It's not good tension people. lah, but It's more the like pressure is there. It's subtle pressure whereby the older you get and the more jobs that you do, and then the less stability that you foresee in your future, that gives you the pressure because you're growing older. Tu satu. Exactly, yeah. And then he's the eldest juga. Aku pun eldest. And sebab mak aku corporate figure, kan. So dia memang dah climb the ladder lah for the past 30 years, 20 years and whatnot. So she's already there. Kan. So for me to get there, aku ni bukannya jenis yang satu kerja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lepas tu jump to the next same industry. You know, go up. Tak. So aku memang tak boleh buat macam tu lah because tak tahulah, my mum, aku rasa because the situation that she was put in before. Kan bila kau bercerai, kau ada anak 2 orang. Kan. And then support tak berapa banyak and everything dia semua, so you need to make it work. Okay. You want to give your best for your kids kan. Give the best to your kids kan. So aku rasa dia boleh buat lah benda macam tu. Tapi aku, because growing up in that kind of setting, whereby die semua benda cukup. Okay. Faham tak? Faham. So die semua benda cukup. So aku punya me growing up, that's what I thought lah. Memang apa benda semua kena cukup lah. Faham. And sebab semua benda hanya tu diberi, tak adalah teruk sangat. Macam makan sedap hari-hari, beli ni beli tu, tak, tapi cukup lah. Once a month we get to eat out. You know, once a year we get to travel overseas. Mak aku akan for safe benda macam tu. So the glass shattering moment yang buat aku fikir macam, you know, I need to do more is lepas aku kerja dekat hotel the second round tu, went for interviews, tak dapat kerja. Tak dapat. And then when I was masa aku sebelum kerja hotel yang kedua tu, aku dah bertunang masa tu. So I needed to find money nak to kahwin get married straight away. That was the reason why I started the second job. Okay. Just to find stability income lah kan, stable income to build money kan, build cash flow. So tak dapat. Waktu lalas aku fikir ini tengah tunang, tak dapat kerja semua ni, macam mana nak kahwin ni kan. Betul. Memang tak lah cerita dia. Aku tak nak ambil loan 30-40 ribu benda semua, nak kahwin everything benda semua. So in the end aku jual nasi lemak tepi jalan. Aku start, aku bangun pukul 4.30, kadang-kadang sambal masak malam sebelumnya. Ya, betul. Ya. 4 o'clock you wake up, you masak nasi, telur and everything semua. Bungkus lah about 200 packets a day. Aku hantar dekat Petronas dekat area rumah aku. Petron and everything. So by 6 AM tu aku dah memang buka satu meja kecil. Okay. Aku tak ada generator, tak ada apa, aku pakai lilin lah. Lilin, bakul nasi lemak, tak ada payung, tak ada apa. So orang semua tengah rumpus kan. Kat mana? Nak pergi kerja dekat Ramang Putra, kat Sungai Buloh. Aku buka depan basketball court yang aku main. Okay. So that row tu pagi-pagi memang jam. Orang memang akan, there's only one way out. Okay. So memang double itu memang jam from at least 6.20 sampai pukul 8.30. Okay. Dia punya jam. So orang memang berhenti beli lah. But
macam aku cakap, benda tu pun tak dapat nak buat lama because apa aku buat is pagi aku buat nasi lemak, dan tengah hari aku buat lunch box. Tahu, I will cook whatever, aku ada small menu, I'll just blast it out. I printed flyers and everything, bagi dekat kilang-kilang kat situ, kedai-kedai situ tu. So siapa yang place the order tu aku masak lah, continue for lunch. Kalau anda kata ada catering ke apa, then yang accept orders for lunch aku stop lah. Itu je lah. So jalan-jalan for about, I don't know, berapa? 5 months, 6 months? 6 months macam tu lah, half a year lah, macam tu lebih kurang. Tak boleh. It's a very, macam nak cakap, probably I'm not just well versed in management of F&B punya cost macam mana, tak tahulah. But the money was there but you don't see it. It's not significant. So kena cari kerja lain juga. Dekat situ aku connect balik dengan Nas masa tu. Nas masa tu dia kerja kat agensi. Lepas tu dia berhenti, dia offer aku, "Non, aku ada tempat nak kerja ni. Nak tak join kerja sini?" Aku pun just wingit lah, nak buat macam mana kan. Nak cari kerja kan. Berapa gaji lo masa tu lo? Masa tu gaji hari. Gaji tak ada. 70 kat sehari tak? 70, and then we worked it. We asked for increment kan. Ya. Dekat that company kau kerja hari, gaji hari. Gaji hari. So this job, macam aku cakap, the first job yang glass shattering tu was the F&B punya tu, catering punya tu, dan selamat tu. Second one was this second job lah, after this nasi lemak ni aku kerja dengan Nas ni. So we worked at a company called Honest Bee. I think siapa yang ingat lah kot. Dia saya Panda, Grab and everything, all this e-commerce thing lah, food delivery, grocery deliveries and whatnot. Before Grab and Food Panda become a hit lah. So we came in, they were all on the rise masa tu. I see. So we came in as, masa tu Uber Eats pun ada lagi. Belum jadi Grab lagi lah. Belum jadi Grab. Uber masih ada lagi. Uber masih ada lagi, Uber Eats ada lagi. And that was a time yang Non lah specifically really got into logistics and manpower service. Which lead you to open to start up your own company lah. Because masa aku buat events pun, manpower pun aku handle juga, logistics pun aku handle juga. So kau ambil sikit dari situ kan. Exactly, but it's not my personal business. Tahu, aku punya tu asal macam, there's a job to be done, you do your job. Itu satu. It's not about learning what to do and everything. Aku pun face gitu kan. So macam yang Honest Bee ni pula, it's a proper thing whereby masuk, you coordinate tau. You when orders come into the system, you assign to the riders. So each of the coordinators adalah beberapa orang lain. Kita orang masing-masing dapat lah a few areas. Macam Nas jaga PJ. So all orders in PJ memang dia yang assign to the riders. Kalau belah-belah Bangsa, belah-belah Sri Petaling, Kuchai semua, aku yang assign. So from there we started working lah, kerja. And then before you know it, like on a daily basis, everyone was handling about 800 riders a day. Roughly lah. You get about 1,000 to 3,000 orders a day. If let's say ada campaign, naik lah. That was close to the time yang by the time aku dah nak berhenti dah masa tu. It rose from nothing. This technically we were the, like, in a way lah, the pioneers of the coordinators, and kan daripada ada 2 hub je kat situ, and then ada berapa belas orang rider je. By the time I left the company, non-state by the way, by the time aku left the company, around there 800. Around there memang yang tu. What year was that? That was 2000. I left 2018. Is it right? Sebab untuk korang juga, Nas pun pernah dalam industri yang sama kita, industri kreatif. So and diorang pernah dalam logistik juga. So macam kau Nas, macam kita dah tahu lah, macam Non aku faham dari event, F&B, and then DP logistik. So dia kutip sikit kan. Macam kau, aku ingat lah, kau start agency first or logistic first at that company tu, Honest Bee? Sebenarnya aku kalau in terms of kerja, mula-mula start sebab aku orang Johor, datang KL, first job aku memang terus a corporate job. It was with UEM, Agenta. So aku buat corporate comms masa tu. I see. So I stayed there for a while until my assistant manager actually, she came, she just got transferred. Bukan transferred lah, she came to work for UEM after 12 years experience dekat MAS. Okay. Dia jadi aku punya assistant manager, and then she was the one lah yang macam push kau lah.
pushed me and macam tanam semangat and this motivation seed inside my head. You know, tanam seed untuk cakap macam, you know, you're still young. A corporate place is where orang-orang yang dah lama bekerja dan nak bertelur kat situ. Faham. So it would be a waste kalau aku yang masih muda masa tu, tak adalah muda, 26 aku start kerja dulu. 26. Lama juga 26 Aku start masa umur aku 26, kerja dekat situ. And dia lah yang cakap macam, you know, dekat sini, dekat KL and Selangor, there's a lot of agencies yang, you know, looking for young people like you, fresh minds yang baru graduate apa ni semua, untuk buat benda-benda macam gitulah. And because aku dekat dalam dekat dalam corporate comms, so dia cakap macam probably you can do content semua sebab technically dekat dalam tu ada corporate punya content juga yang macam aku kena come up with so probably you can go for that lah. So daripada situ aku jump into agency. Lepas aku dah kerja agency, it was a totally macam mana, it opened up a new realization lah. Aku punya world view memang different lah bila aku masuk agency apa semua. Daripada corporate to agency. In terms of how people work and how macam mana nak cakap? Kira-kira macam pada aku macam kau kata lah, corporate untuk orang yang betul-betul nak settle down there. You know, kau sometimes kau takut untuk think out of the box. And not all corporate people lah. I mean like, kalau kau pergi pilih jalan corporate, ini jalan kau. Mungkin kalau it's all about climbing the corporate ladder lah. Susah. So bila masuk agency tu memang dia invigorate diri aku kan, macam untuk macam okay, there's more to do, there's more to learn kan, untuk buat benda ni, buat benda tu. Bila masuk agency aku baru sedar yang macam actually ada wujud kerja-kerja macam ni kat dalam dunia kan. Sebelum ni macam memang tak tahu. And then bila cakap, kita memang ada kerja specifically untuk apa benda. Dulu aku rasa macam pelik gila babi bila dengar macam, kau kerja apa? Aku buat social media management. Social media management buat apa? Kan? Aku jaga Facebook, Twitter, Instagram, macam what the fuck? Kerja kau actually tu kerja kau. Yalah. Betul. Berlambak sekarang weh. So it exposes me into all these things lah. Benda-benda macam gitu kan. So aku jadi orang yang buat content, buat apa benda apa semua. So daripada situ and then aku berhenti, aku kerja Honest Bee sama dengan Non. Right after the agency tu aku kerja Honest Bee. Kau keluar agency tu because of you want to try something new ke macam mana? Nombor satu macam how do you find because this? It was my first experience dekat agency. So aku rasa there's a lot yang lacking from myself tau. Aku rasa macam diri aku bodoh, rasa macam ketinggalan banyak gila babi. Everybody is moving really fast dekat agency tu. So aku rasa I feel like I've been holding everyone back, and benda tu actually was proven. And aku serve dekat situ about 6 months. Tak lama lah. About 6 months macam tu lah. And it has proven too much for me to handle lah. I see. Maknanya because going into there apa benda semua, and aku tak salahkan benda ni about the industry ke apa benda. Faham. But it's more of me lah, of not being able to catch up sebenarnya. So lepas pada tu I was a bit lost, tak tahu nak pergi mana apa benda, bla 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 bla. And then through the help of my ex-girlfriend, I got the contact untuk kerja Honest Bee. It was supposed to be a temporary thing because aku lost, Non tak dapat kerja. I see. So you guys join together lah? Join together. Masuk hari sama. Aku ingat macam Nas join dulu and then kau bawa Non datang. I see. Cerita dia memang so I got the contact of the company tu from my ex-girlfriend, and then aku just macam tanya je orang tu macam, do you need like a lot of people ke? Kalau kata nak, aku boleh ada contact lah, tanya-tanya orang juga apa semua. So dia cakap actually kita memang tengah looking for operations coordinator apa benda semua for Honest Bee. Cantik lah. Okay lah. So aku just terus Roger
Non. Non, Aku cakap, Non, ini ada kerja ni, kalau kau nak, kita boleh pergi interview sama-sama. I see. So we went there, and dekat situ, daripada situ aku punya portion of ni lah, a bit of knowledge about logistics, manpower and operations, apa semua macam itulah lebih kurang kan. Buat benda tu apa semua, and then aku tak rasa fulfilled dekat situ. Okay. Because it was supposed to be a temporary thing. And aku dekat situ bukannya, we were not like permanent ke apa benda. Lepas Gaji. aku ciao, baru dia permanent. Faham. Aku memang kat situ gaji hari tu kerja At that point of time, because why? Sebab masa tu macam Nas cakap, we went in there with the mindset of doing it temporarily. We want to do something else that's much more stable. I see. Because but dia punya pay tu was a daily pay kan. So sakit sikit lah. sakit lah. But then the more orders the more orders came in through the platform, the higher, you know, the management also understand lah. You cannot pay these guys 70 ringgit. Now orders lagi banyak and riders pun lagi banyak. Okay. So pelan-pelan dia push lah 70 to 80 and then 80 to 90. And then one point in time we got 100 a day and whatnot, sampai dah okay tu. But then macam dah cakap lah, it's a temporary gig because you are not on permanent contract. So you can, you know, you can just get fired for no reason. Kalau dia kata dia retrench ke, dia tak suka cara kau coordinate ke, kau asshole ke, benda. So you are the first to go lah. Macam tu. So daripada situ apa benda semua, aku rasa macam you need to do more. I need to do more, and I was actually macam hoping to get a position other than apa benda yang aku tengah buat kat situ lah, because we've been there for because it was a startup company. It was a startup company, and dah macam 7-8 months macam tu aku dah dekat situ. We learn a lot, we did a lot of different things, benda semua juga. So I was considering macam, kau masukkanlah aku apa dekat marketing department ke, business development punya department ke kan. It could be exciting lah benda-benda macam gitu kan. But then tak dapat. So tak dapat, I was macam distraught lah masa tu. So I quit the job. Aku tak ada kerja close to 2 months. Close to 2 months memang tak ada kerja apa-apa. And then aku just apply balik agency, apply apa benda apa semua. But salah satu tempat yang aku apply juga Media Prima. And then nak jadikan cerita, benda tu memang rezeki aku. So Media Prima panggil aku interview, aku pergi interview. The interview ada 2 round. Aku pass all the test and everything lah. Semua. And dapatlah masuk Media Prima. So aku masuk Media Prima, I doing was creative content for them, right? Creative content untuk diorang. For their production I was house. a content creator under the department of content development punya department lah, under Primework Studios. So I worked there with my team apa benda semua, and it was a fantastic experience lah. Dia buka mata kau. Dia buka mata aku lah. Being there, you know, knowing how things work and apa semua in the entertainment TV industry, programs and everything. TV programs and actually dekat situ sebenarnya yang aku learn a lot about content creation. You know, the spectrum of content creation lagi besar. Lagi besar macam tu. And aku kerja kat situ 2 tahun, and then masuk sampai 2020 pandemic. Massive retrenchment. So dengan berat hati kena tinggalkan juga the place apa semua kan. So lepas tu aku masuk agency balik. But this time around I've already gotten the experience. Aku tahu apa benda nak buat apa semua. Kira autoran lah, you ready to go lah. And aku memang betul-betul nak give it my all lah apa semua. And aku masuk tu buat talent management pula and production, because of the things yang aku dah buat dekat experience aku semua. So lepas pada tu memang aku still lah kerja dengan agency, buat benda yang sama, and at the same time, because you know with the pandemic, kita tak boleh nak, bukannya boleh nak bersukaria, nak keluar-keluar sesuka hati ke apa semua kan. So and then single, tak ada komitmen apa benda. I mean in terms of relationship ke apa benda. Single. Tak ada.
Jadi aku fokuskan masa aku untuk ambil apa pula benda-benda lain lah, side jobs ke, apa benda ke, you know the things yang kita buat sekarang ni, you know, just to hilangkan bosan, you fill your days lah. Daripada aku duduk menengok dia, at least benda yang aku buat ni ada something lah. So sebenarnya berbeza sangat-sangat the feel and macam mana feel kita bekerja masa sebelum pandemik dengan lepas pandemik. So apa yang aku belajar, like before COVID ni, non-nas, I'm always at the front row when it comes to work lah. Kau kira frontliner lah? Kira macam, to be honest lah, fuck family matters lah dulu. Macam kau nak pergi holiday, so you guys can go without me lah, because I got job to do, man. I got a stage to build, you know. Because it's not that for me to show off to the world, it's not. It's just that aku punya kepuasan diri tau. Kau faham? Macam I'm lucky enough to, how to say, I learn about this concept production masa aku kat college, and then bila aku keluar pun aku kerja dengan seiring dengan benda tu. So aku mati-mati pun this is my dream job. Yalah, antara kita bertiga memang kau je lah yang memang belajar and kerja, and tak pernah berhenti. I've been working with the same company, with the same bosses for a decade. 10 tahun? 10 tahun, man. Companies, watch out. So, this is the referral right here. So, but it doesn't stop me to do things that I like to do or I want to learn. Macam aku cakap kat korang lah, weh, post pandemic, kira masih pandemic lah, tak ada post pandemic pun, aku belajar banyak benda tu. Aku jadi delivery guy untuk mak aku. I learn to appreciate my family time lah, dengan family. Lepas tu aku, woodworking is my hobby right now lah. So benda-benda gini, setup gini pun, so macam aku macam, non kata macam, Sal nak setup macam ni lah. Okay non, kau bagi aku satu hari, kita set up. So aku tak ada macam terpuruk macam, weh, tak ada event lah, weh, apa aku nak buat lah, mati aku. No. So kalau kau nak kasi aku kerja delivery boy pun, aku okay. Sebab dia aku dah job. Kau nak aku job. Aku sebenarnya nak text kau pagi tadi, lupa. Esok Mother's Day kau ada banyak bunga nak kena hantar. Cantik. Tapi sekarang nak hantar bunga kena surat polis sebagai susah, Kau dah biasa bekerja, exactly, and have something to do kan. So yalah, bila tak ada benda nak kena buat, kau cari benda macam sayur lah. Understand lah benda tu. Dah setahun, babe. Kira dah setahun ni macam kau dengar orang-orang mengatakan macam, events coming up. By the time events nak buat je, MCO lah, you know, case spike lah, gini vaksin terhenti lah, apalah. So macam kalau kau tanya ke sekarang, aku takkan bagi harapan yang tinggi for now, for my work. Any work yang aku boleh buat aku akan buat. Whatever things yang nak terjadi pun jadilah. As long as aku dapat makan, family aku dapat makan. I think that applies to all of us now lah. Macam you know, if you run a business, that's the same thing. Tahu, kalau kau tak kerja hari ni, then kau mungkin akan makan esok, but you probably will not eat in 3 months time. Kau faham tak? Kalau macam kau cuti 2 minggu, kau sedap ke benda ke, in the future 4 to 5, 6 months time, kalau kau tak jaga bisnes kau, sama juga kau tak makan. Betul. So macam pada aku, conclusion aku senang je. Kau buat benda tu as long as you put your heart in it, despite whatever lah, kau nak apa, nak macam aku cakap, nak jadi apa, nak tolong kat restoran or what, kau janganlah buat benda tu macam, aku terpaksa buat benda ni. So bila kau taruh perkataan terpaksa dalam hidup kau, so benda tu jadi makin lama makin berat tau. Dia tu makin rusty nak gerak. Bagi aku benda-benda macam tu, macam aku cakap, ada 2 glass shattering jobs lah. One is the catering and one more is honest B kan. Lepas dia dia tahu during that time before he left tu, memang both of us were pushing for permanent contracts. But because they were freezing all the hirings, tak ada account semua freeze, tak ada nak hire, so tak dapat. Betul, aku memang dishearten gila babi. Non boleh tunggu lagi, tapi aku cakap macam probably nak kot non aku. Sebab memang aku masa tu kita memang decide, memang we wanted to push him to try something else, yang benda berkaitan dengan apa benda dia buat, something new dia buat, a bit more fulfilling lah basically. Sebab kau buat coordination ni is a repetition tau. Betul. Every day. Tau. And then sometimes bila kau bangun, waktu kau nak kena kejut orang, bangun bang, kerja bang. Kenapa tak bangun lagi bang? Manpower lah. Manpower, benda macam tu. Macam mana, macam tu. But you get, you know, the committed guys on ground is the people who motivate you to do your job better. Exactly. Betul. Bila kau ngam dengan rider, Nas memang ada ngam dengan few riders, aku memang ngam with
a lot of riders. So these people when they sing with you, they make your job easier. Faham. Aku pun ada perasaan gitu. So lepas tu baru aku dapat permanent contract, and that permanent contract tu yang buat aku kerja bagi anak mati. Because I found out that in life, you know, going back to this topic that we're talking about ni, duit ni memang boleh cari mana-mana. But what you need to have is either the right opportunity. Exactly. And number two, do not be afraid to ask. You must know your worth. If you think you should be paid at 5,000, you ask for 5,000. Jangan sebab kau rasa macam tinggi sangat lah. Macam yang aku cakap dengan korang yang jadi diri aku lah. Yang interview aku begitu. Jadi tu lah, aku rasa as a conclusion tu perbualan kita pada hari ni, and as much as the pandemic ni memang affect kita punya life sangat-sangat, benda the silver lining yang aku nampak daripada pandemic ni is that dia buat aku rasa grateful betul. that yelah, macam aku dah lama tak dapat nak balik Johor jumpa family apa benda apa semua, tapi pada so masa yang sama aku bersyukur family aku sihat. Tak ada apa benda masalah. Jadi tak adalah aku ni berjauhan tapi bila on the phone dapat tahu dia orang tak sihat ke apa benda ke apa semua kan. Semua okey, alhamdulillah, tak ada benda masalah. Selain daripada tu, aku because of the pandemic, bond aku dengan kawan-kawan, aku punya immediate circle ni memang jadi lebih baik. Orang-orang ni jadi lebih daripada kawan. Jadi family aku. Faham. Kan. Jadi benda yang macam aku tak dapat nak buat dengan family aku buat dengan dia orang. Apa semua kan. Kita ceriakan jiwa masing-masing. Betul. Sebab beli jiwa. You save each other. Itulah hashtag kita jaga kita tu lah. Itu sebenarnya hashtag kita jaga kita. Yes. It's not that you put your sanitizer on your hand, jaga jarak. Tidak. Kau jaga. Itu jangan cakap tidak. Itu I mean as a whole pun benda-benda gitu pun ada, tapi yang paling deep tu the deeper side. Ada the deeper side of it. Lepas tu lagi satu, dia buat aku juga boleh appreciate and bersyukur atas benda-benda yang kecil-kecil. Contohnya benda yang kita tengah buat sekarang ni. Kan? Siapa sangka kita boleh ada peluang untuk nak buat macam gini. Regardless ada orang tengok ke tak ada orang tengok, tapi benda ni memang benda yang kita nak buat. Benda yang memang kita nak buat and kita dapat buat. Exactly. Tak ada kekangan, ada tempat, kita boleh berbual sama-sama. So far tak ada sekatan lah, tak ada kekangan lah. Tak ada, betul. Memang perjalanan kita mudah, tak ada apa benda kekangan. So benda-benda macam ni buatkan aku fikir macam, probably ada orang yang nak buat benda-benda yang macam kita nak buat tapi tak dapat because of dia orang punya circumstances ke apa benda kan. So but don't lose hope lah. Jangan lose hope. Appreciate the little things. Appreciate the little things. I think for the past year, a lot of us Malaysians have been suffering a lot. Aku first hand aku nampak benda ni because all my contractors yang pergi hantar barang, yang pergi buat ni benda semua tu. So I do the pay slips, I do the payments, and I know life is very very hard. Life is very very hard. Duit memang mana boleh cari, but you need to stay strong lah. Tak ada benda yang diuji kalau kau tak boleh nak ni lah, nak control lah, nak cover lah, semua okey lah, tak ada hal lah. Macam moto hidup aku lah, badai pasti berlalu lah. Macam ombak bila dia pukul dekat pantai tu, berlalu kan. Puitis dia, betul, benda tu jadi daripada aku masa start kerja sampai aku sekarang ni, aku percaya perkataan tu, badai pasti berlalu. Falsafah. Dia deep ya, deep. Dia pasal cerita Indo tu, badai pasti berlalu. Aku Faisal gitu lah. So betul. untuk nasihat aku untuk orang-orang yang baru graduate, baru nak masuk college ke apa, despite apa benda yang korang belajar, kira macam kau belajar buat IT ke, mass comm ke apa, bila ada opportunity untuk kau buat benda lain, jangan takut lah. Kau pergi je. You go for it man. You live only once. Betul. Exactly. Kita tak akan tahu, because most of us tak tahu apa benda yang kita nak sebenarnya. Bukan masa nak. Masa depan kita lah. Kita tak tahu apa benda nak jadi, apa benda semua very clueless. So the way to tackle that is to do things lah. Keluar, try sana, try sini. There's a lot of opportunities. So there's a lot of doors. Just ketuk je pintu tu, masuk. Benda tu memang betul, because like for example, I think everyone has got their own aspirations to do things and everything semua. But the thing is macam dulu aku cakap
secara senyap aku nak jadi polis. Satu. Tapi secara terang-terangnya ramai orang tahu yang aku nak jadi komposer. Mama nak tulis lagu, saya tulis lagu je. Saya tulis lagu je. Saya tulis lagu saja. Tapi you know in the end like now Massachusetts. dapat buat apa benda yang aku nak buat. Dapat buat yang benda yang kita semua nak buat. Exactly. So dia tak mendatangkan apa-apa profit ke hasil ke apa sekali. Hasil ada. Puas Profit hati. belum. Puas hati. Ya. Puas hati. Ya. Beli jiwa lah. Beli jiwa. Sebab Aku bertahun ada lampu tau tu yang 6 biji lampu kat belakang ni serak tukar-tukar ni boleh tukar lampu. dia bertahun-tahun lah nak buat benda ni. Bukannya untuk apa benda pun, tapi sebab minat, sebabkan benda ni macam passion, dan kita nak buat benda ni dengan kawan-kawan. Lepas tu dia opportunity datang, kita rasa sayang kalau kata tak buat. Betul. So Day job masih mencari, tapi benda-benda macam hobi yang passion kita, benda-benda macam itu tak boleh buang lah. Aku rasa kita kena rugi kalau fill in kata lah. kita buang, sebab benda ni aku nampak bila kita tengok macam orang tua, kan, yang dulu kita selalu dengar cerita macam dulu dia sebenarnya macam ni bila dia dah tua dia buang benda tu, jual gitar, jual apa benda apa semua. Tapi kau suka main muzik apa semua, aku rasa benda tu sayang. So aku tak nak jadi orang tua yang sayang, yang macam tu. Faham. Aku kalau boleh sampai bila-bila aku nak terus buat something, because tak semua orang dapat kerja yang dia passionate. Dan sama macam aku lah sekarang ni. Faham. Aku bukan buat kerja benda yang passion aku. Kau nak, tapi untuk beli jiwa aku sendiri, aku buatlah juga benda pada masa sama. Cuma sacrifice dia adalah masa, benda semua lah. Dan sebab cakap pasal masa, aku rasa masa pun dah Masa dah time. Masa dah Sekali lagi. time. So itulah conclusion kepada perbualan kita hari ni. Aku rasa. Terima kasih sebab kata orang tu, terima kasih kerana telah berjuang sampai hari ini. Korang kira kalau korang sedih, ingat ramai lagi orang sedih kalau sana, so jangan pendam. Betul, be strong. In times like this, cari orang, jangan pendam-pendam sendiri. Cari orang, kita kongsi. Orang-orang sekeliling kita, kawan-kawan. Kalau yang bertuah masih dapat dengan duduk dengan family, jumpa family hari-hari. Yes, correct. Keep doing that. Appreciate your family lah. Appreciate your family. Tu je lah. Appreciate your loved ones lah. Thank you guys. So jangan lupa, kalau tak kisah suka ke tak suka, like, dislike, tak kisah. Kita tak kisah, korang buat lah benda korang nak buat. Subscribe akan membantu kita orang. So until we see you guys again lah on the next episode. Terima kasih banyak-banyak. Ciao guys. Boom.